Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Baiti selaku pensyarah bagi khusus MPU 3122 Hubungan Etnik serta rakan-rakan sekalian. Kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan iaitu saya sendiri Marissa Bongaladin, saudara Christian Simon dan juga saudara Gili Gibson Dini Karudi Balawan. Kami akan membentangkan tentang tugasan 2 iaitu berkenaan dengan pembangunan lestari ejen pembinaan integrasi nasional dalam kepelbagaian etnik. Dalam pembentangan kami tersebut mengandungi 3 iaitu cabaran-cabaran dalam pemupukan integrasi nasional, saranan untuk menghadapi cabaran dan juga perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Mari kita lihat pertama sekali iaitu isu cabaran-cabaran dalam pemupukan integrasi nasional. Cabaran-cabaran dalam pemupukan integrasi nasional ini terdiri daripada 4, iaitu cabaran politik, cabaran sosial, cabaran ekonomi dan juga cabaran globalisasi. Mari kita lihat yang pertama iaitu cabaran politik. Kita dapat tahu di mana Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum dan dahulunya terdiri daripada 3 kaum terbesar di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India. Dan setiap kaum ini kita dapat lihat di mana mereka diwakili oleh beberapa parti politik seperti UMNO, MIC, MCA dan juga sebagainya. Namun pun begitu, politik perkauman sering menyuarakan di mana mereka ini menjaga serta memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing sahaja. Maksudnya mereka pentingkan kaum mereka sendiri, seperti Melayu pentingkan kaum Melayu sendiri, Cina pentingkan kaum Cina sendiri, begitu. Dan secara umumnya di mana semua etnik ini saling berusaha untuk mengekalkan identiti kaum tersendiri. Dan oleh itu masyarakat Malaysia mengalami kesukaran untuk menerima kaum lain sebagai pemimpin dalam memimpin negara mereka, dan di mana parti politik ini, parti politik berkenaan perkauman boleh menimbulkan perasaan tidak senang hati jika sesuatu tindakan yang diambil tanpa mendapat kata sepakat, dan parti politik perkauman juga dapat mengukuhkan semangat perkauman. Yang kedua iaitu cabaran sosial. Mari kita lihat di mana kita fokus kepada 2 iaitu 2 cabaran sosial iaitu pengasingan fizikal dan juga sistem pendidikan yang berasingan. Apa itu pengasingan fizikal? Okey, mari kita lebih lanjut di mana pengasingan fizikal ini berlaku dalam masyarakat negara ini akibat daripada kesan dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British sejurus menjajah Malaysia. Dan ketiga-tiga kumpulan kaum ini bukan sahaja terasing daripada segi lokasi tempat tinggal, malah mereka juga menjalankan jenis pekerjaan yang berbeza. Di mana dahulu kita dapat di mana orang British menjajah Malaysia, kita dapat tahu mereka ada part pekerjaan masing-masing di mana orang Melayu bekerja di kawasan pertanian, orang Cina di perlubungan dan juga orang India di ladang-ladang. Okey. Dan keadaan ini menyebabkan sesuatu golongan etnik ini tidak mengenali atau berpeluang berinteraksi dengan lebih kerap sesama mereka, khususnya mereka yang tinggal di wilayah yang berbeza. Oleh kerana mereka bekerja di tempat yang berbeza, setiap etnik ini mereka tidak ada kesempatan untuk berinteraksi antara satu sama lain, dan mereka juga cenderung untuk tidak mengenali tentang etnik sesuatu kaum itu. Okay? Dan hal ini berlaku akibat ini tadilah pengasingan fizikal yang disebabkan oleh geografi di Sabah dan Sarawak yang terpisah oleh Laut Cina Selatan. Okay, dan hubungan etnik ini kita dapat
memperlihatkan perbezaan dari aspek lokasi yang berbeza merupakan perkembangan yang kurang sihat dalam pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Dan selain itu, dia hanya meningkatkan lagi perasaan kekitaan dan etnosentrisme yang bermaksud pandangan atau perspektif yang memperlihatkan kelompok etnik ini lain memperhatikan etnik itu sendiri. Okey, dan keadaan yang sebegini hanya akan menimbulkan prasangka, stereotip dan mengekalkan kejahilan di dalam kalangan ahli bagi sesuatu golongan etnik terhadap golongan etnik yang lain. Yang kedua tadi iaitu sistem pendidikan berasingan, di mana kita dapat lihat sekolah vernakular telah wujud sejak sebelum merdeka sehingga ke hari ini. Dan memang kita tidak menafikan bahawa negara kita telah mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi keadaan sekolah di negara kita yang mengikut aliran kaum akan mencacatkan proses integrasi nasional. Dan hal ini akan menyebabkan murid-murid bergaul dalam keadaan yang berpuak-puak seperti murid Cina cuma bergaul dengan murid Cina, begitu juga dengan murid Melayu dan murid India. Kita dapat lihat perbezaan etnik ini kurang memainkan peranan dan berkesan untuk memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Dan keadaan seperti ini menyebabkan interaksi sesama mereka hanya berkisar dalam kalangan etnik yang sama saja. Maksudnya mereka lebih kepada berpuak-puak, murid Melayu sahaja, murid India di sekolah India sahaja, seperti itu. Okey, kita lihat cabaran yang ketiga iaitu cabaran ekonomi, di mana kita dapat lihat daripada dua sisi iaitu dominasi sektor ekonomi dan perbezaan pekerjaan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali iaitu dominasi sektor ekonomi yang berlaku dalam cabaran ekonomi sekarang, iaitu dominasi sektor ekonomi ini wujud jurang antara pendapatan antara setiap etnik dan penguasaan ekonomi yang berbeza. Ini dapat kita lihat dengan jelas pada waktu sekarang juga. Dan setiap etnik ini berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud. Dan hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dan persaingan berlaku dalam masyarakat, menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. Maksudnya kita lihat etnik Cina kan, mereka lebih dapat pekerjaan yang baik dan mereka dapat gaji yang lebih baik. Mulalah etnik-etnik lain rasa cemburu. Kenapa? Dan mereka boleh mempersoalkan tentang itu juga. Okey, yang kedua, kita lihat dari sisi perbezaan pekerjaan. Kita dapat lihat setiap golongan etnik dikelaskan mengikut sektor ekonomi tertentu seperti pertanian, perniagaan, perindustrian dan pentadbiran awam. Kita dapat lihat di mana etnik Melayu ini menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Di mana etnik Cina pula menguasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagangan dan menggunakan teknologi yang moden. Dan etnik India terlibat dengan aktiviti perdagangan di estet getah dan kelapa sawit. Di sini kita dapat lihatlah perbezaan berlaku di antara pekerjaan yang ada. Dan selain itu, jurang ekonomi juga menghalang interaksi yang lebih kerap sesama etnik serta interaksi hanya berlaku di kalangan yang etnik yang sama sahaja. Okey, kita lihat pada cabaran yang keempat iaitu cabaran globalisasi. Okey, di mana proses globalisasi atau pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi dan politik barat sejagat. Dia masukkan corak hidup yang berasaskan orang barat ke dalam Malaysia. Dan Malaysia tidak terkecuali daripada pengaruh arus pembaratan dan globalisasi yang mendesak. Ini seperti saya cakap tadilah, dan pembaratan merupakan corak hidup ini dapat merubah budaya baik yang ada di Malaysia.
maksudnya dia membuka minda kita orang Malaysia untuk lebih ke depan lagi. Dan pengaruh Barat ini dapat mewujudkan pelbagai unsur-unsur yang negatif dari budaya hedonisme dan budaya kuning yang boleh menyesatkan para remaja. Ini merupakan cabaran yang luas yang dapat kita lihat. Kemudian kita masuk pada saranan menghadapi cabaran dalam pemupukan integrasi nasional. Kita serahkan kepada saudara Gili. Oke. Seterusnya kita akan masuk kepada saranan menghadapi cabaran dalam memupukkan integrasi nasional. Oke. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Kita dapat memperkukuhkan sistem pendidikan inklusif yang menggalakkan kebebasan bersuara, menghormati kepelbagaian budaya dan pemahaman antara budaya. Seterusnya, pendidikan inklusif juga akan membantu menggalakkan kesedaran, persefahaman bersama dan kerjasama antara pelbagai kumpulan dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu dialog antara budaya. Dialog antara budaya menggalakkan dialog yang terbuka dan mampan antara kumpulan budaya yang berbeza. Ini boleh dilakukan melalui seminar, persidangan, atau forum yang melibatkan pelbagai pihak berkepentingan, termasuk ketua masyarakat, ketua agama, dan wakil masyarakat. Yang seterusnya adalah memupuk kesedaran budaya. Hal ini dapat menggalakkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya yang berbeza dalam masyarakat, serta mempromosikan acara kebudayaan, pertunjukan seni dan perayaan yang melibatkan pelbagai kumpulan budaya. Ini akan membantu mengurangkan prasangka dan mengukuhkan ikatan antara komuniti. Yang keempat yaitu kerjasama antara agensi. Kerjasama antara agensi menggalakkan kerajaan, organisasi, masyarakat sivil dan sektor swasta dalam menggalakkan integrasi nasional. Bersama-sama, mereka boleh membangunkan dasar program dan projek yang menggalakkan kepelbagaian dan integrasi budaya. Seterusnya, media yang bertanggung jawab. Untuk mempromosikan media yang bertanggung jawab dan objektif dalam membuat liputan isu berkaitan integrasi nasional. Media juga memainkan peranan positif dalam menyokong persefahaman antara budaya, memerangi prasangka, dan menggalakkan perpaduan dalam masyarakat. Seterusnya, memupuk kesedaran budaya. Ia menggalakkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya yang berbeza dalam masyarakat, serta mempromosikan acara kebudayaan, pertunjukan seni dan perayaan yang melibatkan pelbagai kumpulan budaya. Ini akan membantu mengurangkan prasangka dan mengukuhkan ikatan antara komuniti. Dan yang terakhir, menghormati perbezaan. Ia mengajar nilai menghormati perbezaan dan kepelbagaian, serta menggalakkan individu memahami dan menghormati keunikan setiap budaya, agama, kumpulan dalam masyarakat. Ini akan membantu mengurangkan konflik dan mengukuhkan integrasi nasional. Dan slide seterusnya saya serahkan kepada saudara Christian. Seterusnya, kita akan masuk pada konsep perlembagaan sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Sebelum kita rungkai lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita mengenal serba sedikit tentang perlembagaan terlebih dahulu. Jadi, konsep perlembagaan sebagai asas pada pembinaan jati diri dan negara bangsa adalah aspek penting dalam tadbir urus dan sistem politik modern. Perlembagaan berfungsi sebagai dokumen undang-undang asas yang menggariskan prinsip, nilai, hak, dan tanggung jawab di mana sesebuah negara dibina. Ia mewujudkan rangka kerja untuk institusi kerajaan,
mentakrifkan hubungan antara negara dan rakyatnya, serta menetapkan hak ke atas pelaksanaan kuasa. Jadi, pembinaan identiti dan negara bangsa merujuk kepada proses di mana sekumpulan orang berkumpul untuk membentuk komuniti politik yang bersatu berdasarkan nilai, sejarah, budaya, dan aspirasi bersama, seperti mana UMNO, MIC, dan MCA yang telah bersatu untuk membentuk satu komuniti politik, dan tujuan utama mereka ataupun aspirasi bersama mereka sudah semestinya untuk mengekalkan perpaduan dan mendekatkan lagi jarak dengan memperbagaikan cara untuk kita dapat bersatu padu, yaitu dengan mewujudkan DEB, yaitu dasar ekonomi baru. Malah perlembagaan juga memainkan peranan penting dalam proses ini dengan menyediakan satu set prinsip dan peraturan bersama yang mengikat dan membentuk identiti kolektif mereka. Itu dapat kita lihat pada Rukun Negara dan Undang-Undang Malaysia. Jadi, mari kita lihat isi yang pertama, di mana kita akan rungkai rangka kerja undang-undang. Perlembagaan menetapkan rangka kerja undang-undang di mana sesebuah negara beroperasi. Ianya akan membentangkan struktur dan fungsi kerajaan, mentakrifkan hak dan kebebasan individu, dan menetapkan kedaulatan undang-undang, di mana kedaulatan undang-undang itu sendiri terdapat dalam rukun negara kita. Dan rangka kerja undang-undang ini membantu mewujudkan rasa teratur, kestabilan, dan kebolehramelan yang penting untuk pembinaan negara bangsa yang padu. Seterusnya kita akan lihat pada nilai dan cita-cita bersama. Perlembagaan sering mencerminkan nilai, cita-cita, dan aspirasi bersama rakyat yang bersatu untuk membentuk sesebuah negara bangsa. Dapat kita lihat apabila parti-parti besar seperti UMNO, MIC, dan MCA bersatu untuk membentuk satu negara yang lebih aman, damai, dan tidak mengulangi sejarah hitam Malaysia, yaitu dengan peristiwa 13 Mei lah. Ia mungkin termasuk prinsip seperti kebebasan, kesaksamaan, keadilan, dan hak asasi manusia yang berfungsi sebagai asas untuk identiti nasional. Perlembagaan boleh membentuk kesadaran kolektif dan memupuk semangat kekitaan dan perpaduan di kalangan rakyat. Seterusnya, melalui perlembagaan tadi, kita akan melihat perlindungan hak individu. Perlembagaan biasanya merangkumi peruntukan untuk melindungi hak dan kebebasan individu dengan menjamin hak asasi seperti kebebasan bersuara, beragama, berhimpun, dan proses yang wajar. Perlembagaan membantu menjaga marwah dan autonomi individu. Di mana di negara kita Malaysia, perlembagaan di Malaysia ini dia tidak melarang kita untuk beragama secara bebas, bersuara secara bebas. Dia memberikan kita peluang untuk beragama secara bebas dengan pilihan yang kita pilih. Dan dia tidak, negara Malaysia tidak menghadkan kebebasan bersuara kita. Jadi perlindungan hak ini akan menyumbang kepada pembentukan identiti nasional yang mana ia akan wujud rasa menghargai dan menghormati nilai dan kepelbagaian warga negaranya. Seterusnya, kita akan lihat isi yaitu penyertaan dan perwakilan politik. Perlembagaan sering menetapkan
mekanisme untuk penyertaan dan perwakilan politik yang mungkin menggariskan struktur kerjaan, mentaklifkan sistem pilihan raya, dan mewujudkan hak dan tanggung jawab rakyat dalam proses politik. Dengan menyediakan ruang untuk rakyat terlibat dalam tadbir urus, perlembagaan menggalakkan kewarganegaraan aktif dan memupuk rasa pemilikan dan pengenalan diri dengan negara bangsa. Seterusnya, patriotisme perlembagaan. Pembinaan jati diri dan negara bangsa dapat dipermudahkan melalui pembangunan patriotisme berperlembagaan. Patriotisme berperlembagaan ini sebenarnya menekankan kesetiaan dan keterikatan kepada prinsip dan nilai yang termaktub dalam perlembagaan dan bukannya kepada faktor etnik semata-mata, agama atau budaya. Yang menggalakkan rasa perpaduan nasional berdasarkan komitmen bersama terhadap rangka kerja perlembagaan yang menyumbang kepada perpaduan dan kestabilan negara bangsa. Jadi, rumusannya, integrasi nasional dapat mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmoni, dan saling menyokong. Melalui usaha bersama, perpaduan dapat dicapai dan masyarakat dapat memanfaatkan kuasa kepelbagaian untuk mencapai kemajuan dan keamanan yang mapan. Jadi, ini adalah rujukan yang kami telah dapati, dan itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.